Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafak syukur pada Allah SWT pada malam ni. Allah rezekikan kita untuk jumpa lagi dalam siri kuliah kita. Kita dah habis membincangkan bab qazaf, iaitu tuduhan zina, sampai kepada bab li'an, dan kita masuk kepada bab minum arak. Hari itu juga kita dah bahas sedikit berkenaan dengan orang-orang yang minum arak dan sebagainya. Hari ini kita masuk kepada perkara 63-1, bukti-bukti yang mensabitkan kesalahan minum arak. Bukti yang mensabitkan kesalahan seseorang itu minum arak atau al-khamru atau khamar, yang boleh dikenakan hukuman had ke atasnya adalah seperti berikut. Yang pertama, adanya syahadah ataupun saksi. Ada saksi-saksi yang melihat, mengetahui, nampak dia minum. Yang kedua, ikrar ataupun adanya pengakuan daripada orang yang melakukan kesalahan minum arak itu sendiri. Kesalahan minum arak boleh dibuktikan dengan keterangan lisan yang diberi oleh dua orang saksi atau dengan pengakuan yang dibuat oleh orang yang dituduh itu dengan kerelaan dirinya sendiri tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Jadi maknanya bukti secara lisan maknanya kena ada secara berdepan, dan sanggup untuk mengatakan secara berdepan lah, lisan. Ataupun orang yang orang yang minum arak itu sendiri, dia mengaku tanpa ada unsur paksaan dalam pengakuannya itulah. Dia telah minum arak. Saksi dari pihak pendakwa mestilah terdiri daripada dua orang lelaki yang mempunyai syarat yang cukup sebagai saksi sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 164. Jadi maknanya tuan, untuk saksi arak ni, minum arak ni, dia tak sama dengan saksi dalam bab zina. Dalam bab zina kena 4 orang saksi lelaki dan ada syarat-syarat dia. Tetapi dalam bab minum arak ni cukup dengan 2 orang saksi. Dan syarat saksi itu, yang pertama, orang yang mukallaf, iaitu orang yang berakal, dewasa mengikut perhitungan syarak. Maka tidak sah dan tidak boleh diterima penyaksian kanak-kanak
Sekalipun mereka itu hampir balik. Kerana kanak-kanak itu belum berakal. Berdasarkan kepada firman Allah SWT, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Jadi maknanya rijal ni dia bukan kanak-kanak. Rijal ni dia orang yang telah dewasa lah. Ya, kalau kanak-kanak dia sobi, ya, kanak-kanak. Yang kedua, Islam. Tidak harus atau tidak sah orang kafir menjadi saksi. Sama ada kafir zimmi atau kafir harbi. Sama ada menjadi saksi ke atas orang Islam atau orang bukan Islam. Ya. Jadi dalam kanun jenayah syariah, saksinya mesti orang Islam. Ya. Sama ada yang salah tu orang Islam ataupun bukan orang Islam, saksinya kena orang Islam. Ya. Walaupun dia kafir zimmi. Kafir yang tidak memerangi, yang bayar apa fidyah dan sebagainya. Ya. Okey. Yang ketiga, merdeka. Jadi tak masalah lah merdeka ni sebab sekarang tak ada hamba. Ya. Yang keempat, bermaruah. Ya. Orang-orang yang sah dan yang boleh diterima menjadi saksi dalam suatu kes ialah mereka yang mempunyai sifat maruah. Iaitu orang yang pandai menjaga kehormatan menurut martabat dan kedudukannya. Ya. Nak jadi saksi, kena orang yang tahu diri, yang jaga martabat dan kedudukan dia, tahap dia. Ya. Bukan orang yang tak tahu malu, orang yang apa, orang yang yalah, tak jaga kehormatan diri lah. Ya. Ini orang yang tak bermaruah. Tengah orang ni dia dedah benda-benda aurat dia apa pun rasa bangga je. Kan? Dia buat dosa-dosa tunjuk live. Yang penting dapat like banyak, dapat duit banyak. Kan? Ada orang kadang-kadang saja cari pasal bergaduh kerana sebelum ni waktu dia gaduh viral, waktu tu paling dapat banyak sekali bayaran. Jadi saja cari pasal, cari gaduh supaya orang banyak tengok. Oh, jadi pada saya orang tak ada maruah. Jadi, itu antaranya lah kalau kita nak kata nak jadi saksi ni orang yang ada maruah. Ada seorang lah, saya tak nak sebut kat sini lah. Dia ni memang konten dia tu maki-maki ni biasa. Jadi satu hari dia ambil periksa kelayakan masuk industri lah. Saya pergi ke jabat saya lah. Dengan blazer dia apa semua kan. Nak masuk dia orang periksa tu, gaduh dulu dengan staff dia tu. Kita pun risau. Ini apa pula ni kan? Ha. Bila masa jangan takut Ustaz, kita nak buat konten aja. Astagfirullah. Saya kata apa? Tak sepatutnya benda ni ditayangkan lah. Ini dalam universiti. Kan? Jadi pandangan orang terhadap jabatan kita, kok ambil gambar ada logo kita kan, menyebabkan nanti orang nak ingat yang dia maki tu staff kita. Kan? Sebab tu ada satu company ni dia dulu orang orang sewa dia punya pejabat syarikat dia untuk berlakon. Kali rupanya berlakon dia tu cerita bergaduh dalam pejabat. Kesan kepada company dia. Lepas tu dia kata kalau nak sewakan kena tengok skrip dulu dia kata. Tengok skripnya apa. Jadi macam tu lah maknanya saya bila tengok tu. Okey lah dia lulus lah periksa tu. Tapi masuk universiti satu semester dah terkeluar lah. Dah terkeluar. Ya bukanlah dia mungkin tak pandai tapi memang tujuan dia konten kan. Tujuan. Jadi ini macam-macam lah. Jadi kena tengok lah. Ya. Ini orang yang bermaruah yang boleh jadi saksi kan. Sebab tu pun saya kadang-kadang bila saya tengok jugalah perbahasan antara ustaz-ustaz dalam YouTube ni.
Kadang ustaz tu keluar pandangan ni. Oh, saya kadang takut tengok ustaz ni pun sama tak. Saya takut lah. Sebab dia cari cerita-cerita yang sensasi yang semua masyarakat dah tak buat pun. Duk kata mandi siapa boleh lagi, saya pun garu kepala dah. Orang tak mandi siapa dah semua ni. Oh, nak kata boleh lagi. Kitab mana pula, siapa punya lah kan. Jadi saya rasa macam nak cari pengaruh je. Nak cari pengaruh dari segi like tadi lah. Oh, lepas tu bila dapat tak tahu berapa ribu dia punya penonton tu kan. Kan dia dapat dia punya apa, plug dia. Oh, unboxing apa. Ustaz pun unboxing juga. Saya kata, aduh, ini ya, wallah alam. Tujuan orang tu kita tak tahu. Hati dia kita tak tahu. Tapi kadang-kadang kita tengok macam janganlah cari benda-benda yang iyalah yang dah bagus orang tinggal kita saja bangkit-bangkitkan untuk supaya orang tengok balik. Saya harap moga dia tak macam tu lah, tapi kita nampak tu macam ada ciri-ciri tu ya, takut. Okey. Jadi maruah dia biar ada maruah lah. Kemudian adil, ya. Iaitu adil kat sini maknanya orang yang menjaga dan menjauhkan diri daripada dosa besar. Ya. Ataupun mengekalkan dosa-dosa kecil. Ya. Iaitu tidak sah dan tidak boleh diterima penyaksian orang yang tidak adil. Berdasarkan firman Allah, wa ashidu zawa adli bikum. Dan adakala dua orang saksi yang adil di antara kamu. Ya. Adil kat sini, dia bukan adil bila isteri dua tu. Dia itu satu perkara lain, adil. Ya. Ini adil maknanya orang yang tinggal dosa-dosa besar, ya, dan juga orang yang tidak mengekalkan dosa-dosa kecil. Ya. Sebab apa dia perlu orang yang adil? Sebab kredibiliti saksi tu. Kalau tak nanti saksi dia orang tak terima. Ya. Bukan orang tak terima lah. Takut dia, yelah kalau dia jenis tak sembahyang. Dengan Allah pun dia berani. Kan istilahnya begitulah. Ini kan pula disuap. Gitulah kan. Jadi benda macam tu yang perlu dijaga. Ya. Yang seterusnya, tidak ada tohmahan ke atas dirinya. Tidak sah dan tidak boleh diterima penyaksian orang yang ada sangka-sangka yang tidak baik terhadap diri orang yang akan menjadi saksi. Misalnya, ia akan diberi wang atau sebagainya jika ia mahu menjadi saksi. Atau ia akan dilepaskan daripada hutang dan sebagainya jika dia bersedia dan sanggup menjadi saksi. Ya. Jadi orang yang sama ada tohmahan ataupun akan ditohmah. Ya. Kerana kesanggupan dia tu ada bayaran dan sebagainya. Ya. Kemudian seterusnya tidak menjadi musuh terhadap orang yang didakwa. Bukan musuh dia. Kalau musuh dia, musuh politik ke, satu hal lagi lah. Jadi saksi musuh politik. Biar. Dia lain pandangan politik lain lah. Ini memang paru. Oi. Ya. Okay. Apatah lagi musuh. Macam-macam lah kan. Orang yang bergaduh apa-apanya, dia musuh lah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin wala dhi ghamarin ala akhihi wala tajuzu syahadatul qani'i li ahli bait. Tidak harus dijadikan saksi orang yang khianat, lelaki atau perempuan, dan tidak harus juga dijadikan saksi orang yang berdendam dalam hatinya terhadap saudaranya. Dan tidak harus pula orang yang tinggal dalam satu rumah bagi orang yang serumah dengan dia. Ya. Sebab kalau yang serumah dengan dia jadi saksi, saksi bela ke, memanglah dia kata dah dia tinggal serumah mestilah dia bela. Kan? Adik dia mesti ada bela. Bapak dia mesti ada bela. Apa yang gitulah kan. Yang tinggal serumah dengan dia. Jadi itu semua menyebabkan keraguan, ya, dalam pendakwaan. Ya. Okey.
Jika saksi itu semuanya terdiri daripada orang perempuan, atau seorang saksi lelaki berserta dengan beberapa orang perempuan, maka kesaksian mereka tak diterima. Dan tidak boleh disabitkan kesalahan yang dituduh tadi. Kerana kesaksian mereka itu mendatangkan keraguan. Ya. Jadi maknanya nak jatuh hukuman hudud ni sampai tahap tak ada ragu langsung. Sebab tudra'ul hudud disyubhat. Kalau ada keraguannya, gugur hududnya. Ya. Mungkin dia boleh pergi kepada takzir. Mungkin. Ya. Sebab dalam bab menuduh orang minum arak ni, dia tidak ada qazaf. Maksudnya kalau tak sabit kesalahan tu, dia tidak pergi kepada qazaf. Tak boleh, kau tuduh tapi tak cukup bukti. Kau pula kena. Dia tak gitu. Dalam bab zina, ya. Dalam bab zina, ya. Tuduh, tak cukup bukti, qazaf. Tapi dalam bab arak, kita tuduh orang, ya. Tengok bawa saksi perempuan apa semua, tak cukup apa semua. Bukan tak boleh dihukum. Dia boleh dihukum dengan ta'zir, umpamanya. Tapi tidak sampai ke tahap hudud. Ya. Okay. Dalam penghakiman, saksi-saksi yang menjadi saksi dalam kes kesalahan minum arak mestilah disoal siasat bersabit dengan masalah-masalah arak dan bagaimana orang yang dituduh itu meminumnya, sama ada dengan kemahuannya sendiri atau dipaksa. Tidaklah juga disoal tempat orang yang dituduh itu minum dan lain-lain yang ada hubung kait dengan kes itulah. Maknanya, yalah, saksi-saksi tadi itu akan disoal balas lah. Nak membuktikan kesaksiannya itu betul. Kita tuan, kalau nampak betul, orang tanya kok macam mana pun, akhirnya jawapan kita perkara itu. Tapi kalau kita buat cerita, tanya sana, tanya sini, kona sana, kona sini, tanya balik, lupa dah dia jawab. Nampak orang ni? Nampak. Orangnya macam mana? Macam ni, macam ni. Pakai baju apa? Seluarnya apa? Lama-lama pun jubahnya warna apa? Warna hijau. Tadi kata baju, ni jubah pula. Baju ke jubah? Macam. Tapi memang tuan, saya pernah dipanggil jadi saksi lah sekali. Saya dipanggil jadi saksi SPRM. Sekali. Ya, ada tuduhan lah. Tapi akhirnya benda tu pergi mahkamah tak sabit salah lah. Dia tanya dari 10 pagi sampai 5 petang. Tanya pergi sana, tanya ni, surat ni, siapa sign surat ni daripada mana, ni. Lepas tu nanti cerita lagi pasal surat tu. Dia pusing kau. Kalau kita tak tahu, baik cakap tak tahu je. Jangan kerana kita kesian kat kawan kita tu, kita kata, rupanya bilik sebelah orang lain pula. Dia tanya balik tu. Dia nak cross check. Kau sana tanya. Kita pun tak tahu orang lain dipanggil tu. Tanya, dia tengok. Sama tak? Lama-lama dia tanya, ke buat sama-sama ni? Kata dia. Ya Allah, kita pula lah kena ni. Sebab kita, kita cerita yang sebenar lah. Cerita yang sebenar. Nasib baik Masri tak kena panggil sekali. Sebab projek yang kawan saya buat tu, antara suppliernya Masri. Dia yang pasang wire-wire elektrik tu. Jadi, tapi yalah semua ada lah. Ada transaksi, receipt semua ada kan. Tapi, duit ni gimana? Duit ni gimana? Orang tuduh kan? Kena tunjuk lah semua tu. Dia tunjuk semua, cakap kan Mas Ri, besok kalau kau kena panggil, receipt tu salinan kau kena bawa tu. Kan? Cerita yang kau tahu je, yang tak tahu jangan cerita. Kan? Tapi bila kita tahu, kita je cerita semua. Kan? Tuan, itu pun nasib baik pukul 5 pasal apa tau? Pasal yang tanya dia kata apa? Malam ni nak terawih, jadi nak balik awal. Malam, sehari sebelum puasa, tahu berapa lama dah lah. Oh, kalau tak sampai tengah malam kot. Eh? Dia kata, okey lah kita nak terawih ni, pukul 5 ni kita habiskan lah. Okay.
Nanti kalau ada apa lagi panggil lah. Tapi dia tanya tak ada lah dia paksa-paksa. Dia tanya elok je. Profesional lah dia tanya kan. Tapi bila dia pusing kok mana tu. Kan. Kawan saya yang kena panggil tu. Sebab ada satu surat tu. Dia wakilkan ke orang suruh sign. Bagi pihak. Jadi dia dipanggil. Saya panggil. Kita ada kena sign. Dia pun sign. Sign lagi. Sign. Sign lagi. Ada sign lagi. Sign lagi. Tak ada. Tak ada dikeluarkan surat. Ni sign siapa? Ni bukan sign kau ni. Tengok surat tu. Kena ingat balik siapa pula wakil aku ni. Kena carilah kan. Jadi maknanya memang yalah maknanya bila nak jadi saksi kan. Jadi kalau kita tahu ikhlas lah kita jadi saksi lah supaya kalau kita tahu benda tu tak salah, orang tu tak teraniaya. Kalau kita tahu benda tu salah, jangan orang lain nanti kalau dia salah kita jadi saksi lah. Salah dia kan. Ya. Okey. Jadi saksi tadi akan disoal siasat juga. Kemudian kesalahan minum arak boleh disabitkan juga dengan pengakuan yang dibuat oleh orang yang dituduh itu sendiri. Ikrar atau pengakuan dari pihak yang kena tuduh memadai. Dengan sekali pengakuan sahaja. Okay. Jadi maknanya kalau orang yang minum arak tu dia mengaku, sekali mengaku je cukup dah. Tak payahlah ditanya lagi banyak-banyak. 64-1. Jika pesalah yang telah membuat pengakuan menarik balik pengakuan itu, maka pihak hakim boleh menerima penarikan balik pengakuan yang dibuat oleh pesalah itu kerana kesalahan minum arak adalah hak Allah bukan hak manusia. Kesalahan minum arak samalah seperti kesalahan hudud yang lain menjadi hak Allah. Kita tak ada saksi. Dia mengaku. Bila dia mengaku, kita terima pengakuan dia. Bila dia tarik balik pengakuan, kita juga kena terima. Sebagaimana kita terima pengakuan dia. Kan? Kadang-kadang kita tengok dekat mahkamah kan. Waktu soal siasat, dia mengaku. Sampai mahkamah, tak mengaku. Jadi mungkin tadi ya, waktu di soal siasat lama sangat. Kan? Kalau di soal siasat orang ditanya sampai malam, tukar orang lain pula tanya lagi daripada mula balik sampai pagi. Besok pagi orang tu datang balik, sambung balik yang semalam. Kena kena 3 hari, wang dia. Ngaku aja lah kata dia. Nak tidur. Apa-apa je lah. Walaupun sepatutnya tak begitulah kan. Sebab dia dah jadi macam dipaksa lah kan. Ngaku sampai mahkamah tak mengaku. Kan? Jadi kalau tak mengaku tu kena bawa saksi-saksi lain lah. Kalau boleh dibuktikan kan. Okay. Dan orang tarik balik ni kita tak tahulah apa tujuan tarik balik. Dan sebenarnya dia tu memang salah ke tak salah pun kita tak tahu. Dia saja nak test ke. Rupanya buat konten aja. Tarik balik. Tetapi kalau nampak dia seperti bermain-main tu dia boleh kena takzir. Kan? Saya tengok orang prank-prank orang ni kan. Sampai polis ni pun di prank. Kan? Jadi saya rasa elok duduk dalam penjara macam ni. Menyusahkan orang habis. Di prank. Dulu kita duduk dengan panggilan palsu je kan. Panggil bomber datang tak ada apa-apa. Panggil poli datang tak ada apa-apa kan. Kena sekarang buat konten sekali. Jadi ni tak tahu lah rosaknya sekarang. Macam mana? Boleh lah. Boleh. Sebab kita satu bila dia guna kita untuk cari duit, sebenarnya kita boleh sama. Dia kena ada izin kalau dia nak. Sebab tu kalau nak ambil, kalau tuan-tuan tengok gambar-gambar dekat lebuh raya kan, itu semua tu, kalau tak dibayar pun mesti kena ada izin. Yelah. Betul lah tu. Mungkinlah di prank dulu, lepas tu dia minta izin boleh tak? Tak tahulah.
Ada juga orang yang dah mana-mana sebenarnya saya buat konten. Jadi, boleh tak? Dia pula nak glamour agaknya. Jadi itu benda yang tak betul lah. Ya. Okay. Penerimaan hakim berkenaan penarikan balik pengakuan yang telah dibuat oleh pesalah yang melakukan kesalahan arak. Kerana kemungkinan pengakuan yang dibuat oleh pesalah itu tidak benar dan menimbulkan kesamaran dan keraguan yang boleh melepaskan orang yang dituduh dari hukuman hudud. Jadi maknanya bila dia tarik balik, adalah keraguan. Kita yakin tadi sebab dia ngaku. Bila dia tarik balik, ada keraguan. Bila ada keraguan, tudur'ul hudud bisyubhat. Ya? Ataupun idra'ul hudud bisyubhat. Tolaklah hukuman hudud itu dengan sebab suatu perkara yang menimbulkan kesamaran dan keraguan. Jadi dalam bab hudud ni, tak boleh ada keraguan. Ada hakim tengok ada, tak pernah sabar ni. Jadi bila kita tak pernah sabar, mungkin tak ni, orang lain tu. Jadi, adanya keraguan itu, dia tak sampai hudud. Ya? Pengakuan yang dibuat oleh orang yang sedang mabuk, tak boleh diterima. Tak ngaku winara, dengan mabuk. Waktu mabuk tu tak boleh terima. Kemungkinan tak benar pengakuannya, walaupun mabuk tu. Mungkin dia dipaksa. Kan? Mungkin dia tak sengaja. Kan? Sebab tahu sekarang botol-botol arak dengan botol ni pun lebih kurang je kan. Warnanya, bentuknya. Dia buat pula istilahnya apa? Arak tak ada alkohol apa. Lebih kurang itulah kan. Nak bagi nama sama kat tu kan. Tapi tak. Jadi menyebabkan tengok orang ingat air kosong je. Minum-minum mabuk. Eh? Jadi mabuk, jadi dia minum kerana sangkaan dia air kosong. Eh? Masuk dalam. Saya dah cerita kawan saya minum air tidur tak? Dah kan? Ha. Jadi benda yang macam tu juga dengan arak kan. Mungkinlah dia hilang baunya ke ataupun macam mana kan. Dia buat. Ha? Okay, kerana mungkin pengakuan itu tidak benar. Dan pengakuannya tidak boleh diambil kira. Dan tidak boleh diterima penyaksian dan keterangannya. Ya? Jadi tak boleh diterima penyaksian orang yang mabuk. Okay, habis bab minum arak. Ada apa nak tanya kat sini? Sebelum kita masuk kepada bab as-sariqah. Ataupun bab mencuri. Kalau ada soalan lah. Ada lebih kurang 7-8 minit lagi. Okay, kalau ada soalan-soalan lain sebelum masuk tajuk baru ni. Sama ada yang berkaitan dengan kuliah kita ke atau tak berkaitan dengan kuliah kita ke. Kalau ada lah. Yang selalu tanya dah tak ada. Okay, tak ada ya. Kalau tak ada, kita pergi kepada bab yang seterusnya iaitu as-sariqah atau bab pencuri. Ya. As-sariqah adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang disebut. Pertama, memindahkan secara bersembunyi harta alih dari jagaan atau milik tuannya. Ya. Jadi harta yang boleh dipindah-pindahkan. Itu dipanggil harta alih. Jadi kalau benda tu diambil dengan tujuan untuk diambil lah ya, diambil. Disembunyikan dengan tujuan menghilangkan daripada tuannya, itu mencuri. Dan pemindahan itu tanpa persetujuan tuannya. Kalau tuannya setuju kita nak pindahkan letak mana-mana, lepas tu dia lupa ke apa, tu bukanlah mencuri. Dan pemindahan harta itu dengan niat untuk menghilangkan harta tadi dari jagaan atau milik tuannya. Okay.
seseorang yang memindahkan secara terus terang harta alih dengan cara kekerasan tanpa persetujuan tuannya dengan niat untuk menghilangkan harta itu dari jagaan dan milik tuannya, tidak boleh didakwa di bawah kes pencuri. Tetapi mereka adalah didakwa di bawah kes hirabah, merompak. Ya. Curi ni sama ada, curi ni senyap-senyap lah. Kalau kita kata curi ni, senyap-senyap. Orang tak tahu. Tapi merompak secara berdepan. Jadi maknanya kalau orang tu ambil cara paksa depan-depan, sikit ke banyak ke, kategorinya rompak. Ya. Tapi kalau dia ambil banyak sekalipun, ya, tengok-tengok besok hilang semua. Itu curi. Ya. Katalah apa? Tabung surau. Tahu lah, dah lah kat surau. Terus bayang tak nak, datang curi lah kat surau. Dan itu surau saya kena tak? Tengok malam-malam datang, masuk dengan slipper je lah, apa semua. Ha? Surau je. Kunci juga. Tapi pandai je lah. Dah namanya pencuri kan. Namanya pencuri tu yang pandai aje lah. Tengok kat CCTV pukul 3 pagi. Tahajud malas. Pukul 3 merompak. Maknanya, maknanya merompak pun susah tu. Pukul 3 pagi tu. Orang kerja pukul 8 sampai pukul 5 je kan. Pukul 3 pagi. Entah macam mana dia punya merancang gitu tak tahu lah. Tapi katanya orang luar. Sebab muka je kan, dia orang tengok lah, saya tak tengok pun muka dia. Dia kata jelas Ustaz mukanya tapi tak kenal lah. Tanya orang sini tak ada yang kenal orang luar lah. Jadi yang tu banyak ke sikit. Saya pun tak tahulah duit tabung kat surau tu banyak ke sikit. Tak tahu lah kan. Sebab kadang-kadang nak kata macam mana. Waktu dia ambil duit tabung tak ada pula orang pecah kan. Waktu lupa nak ambil ke. Ataupun benda harinya keluar kawasan ke. Macam tahu je kan. Tapi dulu ada orang cerita lah. Tak tahu betul ke tak kan. Ada orang kata orang boleh bau duit. Orang cerita lah. Sebab tu orang dulu dia ada simpan duit kat bawah dalam tanah. Bila dalam tanah orang tak boleh bau. Tak boleh tahu kat mana. Saya dulu ada seorang lah. Ada orang bagi tahu saya. Ustaz berkawan dengan dia tu baik-baik sikit. Kenapa? Banyak dah yang kena dengan dia tu. Kan? Kenapa? Kenalah duit apa semua lah. Okey lah. Berhati-hati lah kan. Tapi memang dia, bila kita dapat payment ke apa ke, memang dia carilah. Tapi sebab dah ada orang bagi tahu kan. Bila dia kata, okay, nak datang office. Okay, tunggu kat bawah je. Kita bawa lah RM50 je ke, yang lain tinggal. Yang lain tinggal lah. Bawa pergi makan, belanja dia makan, dia sembang macam-macam pun. Tak apalah, kita belanja dia makan lah. Kawan-kawan datang, kita belanja makan lah kan. Kenal lah. Belanja makan, dia sembang macam mana pun. Kita pun dah. Yang kadang tak logik pun dia sembang tu. Tapi banyak lah yang termakan. Dia buat projek kat UiTM tak nak bayar dia yang kena bayar. Saya kata apa garut sangat. Bayar buat apa? Kan? Contoh lah. Sampai akhirnya dia kena buang kerja lah. Sebab banyak sangat. Kawan suruh jualkan kereta, kereta je jual duit je tak dapat. Macam. Yang paling dahsyat dia tipu apa? Dia tipu kontraktor dia kata apa? Kalau nak kontrak kat UiTM ni, hari Jumaat hantarlah makanan dia tu. Memang hari Jumaat. Sebelum Jumaat tu nasi lemak lah, apa lah. Lama-lama orang juga ngamuk. Mana tak dapat tender? Cari. Siapa yang suruh? Dia kata orang ni. Kata.
Tak apalah, kata dia suruh kau sedekah. Macam tu je lah kan. Jadi macam-macam lah manusia ni. Okay. Tapi yang tu dia bukan curi lah, sebab dia menipu lah yang tu kan. Yang ni curi ni benda. Eh? Hukuman yang wajib dikenakan kat atas pencuri terbagi kepada dua jenis. Pertama, hukuman hudud iaitu potong tangan. Yang kedua, hukuman takzir iaitu didenda. Hukuman ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Dan orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah lakukan, suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini ayat yang menjelaskan tentang hukuman potong tangan itu. Kemudian hukuman takzir yang wajib dikenakan ke atas pencuri ialah pencuri yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan hukuman hudud. Jadi maknanya dia mencuri juga, tapi tak cukup syarat. Contohnya mungkin yang mencuri itu kanak-kanak. Sebab hudud ni dia balik syarat dia. Jadi bila bila tak cukup syarat tu, dia pergi kepada takzir lah. Ya. Dan dalam bab takzir ni, serah kat kerajaan lah. Serah pada hakim. Ya, kalau kita ni maknanya hukuman-hukuman itu kena disahkan dalam parlimen lah kan. Jadi maknanya hakim lah nak bagi hukuman apa, itu terpulang. Kuasa penuh kepada hakim. Ya. Mungkin dia boleh ambil kira tentang keadaan pencuri itu. Lapar sangat ke. Macam-macam lah. Ya. Jadi orangnya macam mana, pertama kali ke, itu boleh diambil kira lah untuk menentukan hukuman untuk yang takzir tadi. Tapi kalau yang hudud tak boleh. Sabit kesalahan hudud, cukup syarat dia, memang potong tangan. Kita tak boleh kata, sian pula ni. Kita potong 2 jari je lah. 2 jari. Tak boleh. Kerana hukuman itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah. Okay, masa waktu dah, kita berhenti sampai situ dulu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Ya. Apakah ada pencuri yang dikenakan hukuman hudud dan hukuman takzir. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.